Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ihfazna wahfaz jami'al muslimin min kaidil kaidin wa min hasadil hasidin wa min sayyi'il asqami ya rabbal alamin. Allahumma ashfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan kita, yang menjadikan perkara-perkara untuk memudahkan bagi kita. Walaupun di dalam makhluk Allah Subhanahu wa taala itu ada perkara yang Allah Subhanahu wa taala berjadi, perkara itu manfaat bagi diri kita kalau kita guna kena cara. Dan ada juga perkara yang Allah Ta'ala jadi di dalam dunia ni, di dalam alam ni, perkara yang mudarat bagi diri kita kalau kita guna tak kena. Maka Alhamdulillah, pada majlis kita yang berjumpa kita sekali ni, kita nak bercakap, nak bercara sikit. Masalahnya, adakah Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki tidak baik dengan kita? Tak kala Allah Ta'ala cobakan manusia sekalian ini, tak kira hak Islam ataupun hak bukan Islam, dengan satu penyakit, afanallahu wa iyyakum ajma'in, daripadanya. Minta Tuhan berlindung. Kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala menjauhkan perkara itu daripada kita dan daripada ahli keluarga kita dan daripada guru-guru kita dan mereka-mereka yang kita kasihi, juga mereka yang pernah ada budi bahasa dengan kita. Kita minta jauh daripada itu penyakit. Adakah Tuhan itu hendak zalimkan kepada kita dengan sebab Tuhan bawa datang perkara itu datang kepada manusia? Apakah hikmat Allah Subhanahu wa ta'ala cobakan manusia dengan perkara tersebut? InsyaAllah, di dalam perjumpaan kita ni, kita nak bicara, kita nak kecek, kita nak bicara sama-sama. Kata punca tu timbul daripada mana? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu hatta satu makhluk daripada makhluk Allah Ta'ala yang tak nampak tengok dengan mata kepala kita, yang kecil, yang dhaif, boleh menggerungkan manusia yang berani nak cabar kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebut di mulut mereka kata tidak ada siapa pun boleh nak melemahkan, boleh nak mudaratkan negeri kita, tentera kita.
dan kekuatan kita. Walaupun semut seka pun tak boleh nak masuk di dalam yang tempat kita duduk, di dalam tempat yang kita itu duk gawap cara. Ini adalah perkataan daripada perkataan ketua orang Cina, yang dia berasa diri dia tu hebat, hanelek. Tak ada siapa pun boleh melemahkan dia. Dia terlupa kata Allah Ta'ala jadikan dia daripada tak ada kepada ada. Dia terlupa kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kuasa di atas segala-gala. Dia tak selak tinggal kata dia itu adalah satu hari dia kena kembali kelik kepada Tuhan yang menjadikan dia. Tertolak daripada cakap yang dia cakap tadi itu, mengakibatkan diri dia dan rakyat dia dan umat Islam dan umat hak bukan Islam pun kena tipu juga, dengan sebab takabur yang keluar daripada mulut mereka, mulut dia. Walaupun kita tahu di sana kata dia adalah mereka yang tidak beriman dengan adanya Tuhan, kerana mereka ini panggil mulhid, nafi akan Tuhan. Akan tetapi walaupun dia nak nafi, walaupun dia nak tolak, walaupun dia tak nak percaya, tetapi perkataan dia yang keluar tubik daripada mulut dia menunjuk kata dia ni ada kekuatan yang tinggi, ada kekuatan yang gagah, kekuatan yang besar. Tak ada siapa pun boleh nak melemahkan diri dia. Ini menunjuk kata dia takabur di atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia ni nak kufur, tak saya beriman, nak duk lagu mana pun tak apa di atas muka bumi Tuhan ni. Ikut mung lah. Akan tetapi kalau mung tu satu hari berasa nak lawan dengan kuasa aku, berasa nak lawan dengan aku, hari itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak tunjuk kekuasaan itu kepada manusia. Nak tunjuk beritahu kata, hei manusia, mung adalah orang yang lemah. Mung adalah orang yang tidak boleh bergerak kalau aku tak khandak. Manusia, mung jangan perasa, mung jangan duk gamuk kata mung tu kuasa di atas semua. Jangan. Cuba kita tengok di dalam sejarah. Firaun yang lawannya Nabi Musa alaihi salam dan menjadikan ahli-ahli Mesir ini sebagai hamba dia, sebagai orang yang duk khidmat kepada dia, sehingga dia berani bermulut di mulut dia katakanlah sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita khabarkan kepada kita. Dia kata waqala fir'aunu, telah berkata oleh Fir'aun, ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Hei manusia, aku tak pernah dengar, tak pernah tahu Tuhan yang sesuai mengabdikan kamu kepadanya malaikat aku. Dia nak panggil manusia itu supaya mengabdikan, memperhambakan diri kepada diri dia. Ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Tak pernah aku tahu. Kata ada lagi Tuhan yang sesuai, yang patut layak manusia dan aku ni beribadat kepadanya, lain daripada aku. Ini perkataan yang dia kata tak kala Musa alaihi salam mengajak Firaun dan kumpulan dia supaya ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam keadaan itu dia berasa kata apa yang dikhabarkan oleh Musa alaihi salam tidak benar. Sehingga Musa alaihi salam khabarkan kepada Firaun, kata di sana
yang tertinggi di atas segala makhluk, ada Tuhan yang kuasa, yang menjadikanmu, yang menjadikan aku, yang menjadikan segala-gala makhluk. Janganlah mung itu mengajak dan mengadakan hamba-hamba orang Mesir ini ni memperhambakan, mengibadatkan kepadamu. Tak kala Firaun dengarnya itu perkataan daripada Musa alaihi salam, dia perintah, fa'auqid li ya Haman ala tin faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Dia perintah, yakni Firaun tu perintah, suruh akan Haman ambil bata itu, tekek-tekek buat tangga supaya aku ni nak naik jumpa dengan Tuhan Musa. Karena Musa khabar kata Tuhan ada di atas sekalian makhluk ni. Firaun kata aku nak jumpa sekali. Aku berasa atas aku ni Tuhan yang patut layak dah. Kenapa mung, wahai Musa, mung ni anak pera aku, tak semau turut aku. Dakwa kata ada lagi Tuhan yang layak ibadat lain daripada aku. Aku nak naik jumpa sikit. Kerana Musa iktikad kata Allah Ta'ala ada tertinggi di atas segala makhluk. Kemudian dia suruh akan Haman buat tangga naik. Tengok dia nak lawan Tuhan. Tapi Tuhan ni, sebagaimana Nabi SAW rakyat kata, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmat aku itu mendahului marah aku. Dia tak gaduh. Dia beri tempoh. Wi alasai hatta rasul hatta Musa hatta Harun. Dia nasihat gapo dulu. Kemudian apa hak jadi? Fastakbara huwa wa junuduhu. Maka jadi takabburlah Firaun dan tentera dia fil ardi bighairil haqq, di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala dengan ketiadaan benar. Katanya para mufassirun, tidak berlaku adil, menzalimi, tidak ada amanah, mengkhianati, dan tidak ada kebebasan. Semua itu duduk di bawah paksa 2, 3, 4 perkara dengan cara kasar-kasar yang Firaun melakukan. Perkara tersebut apa ya Allah Subhanahu wa taala sebab nak merkakan dia, sebab nak turun bala atas dia. Fastakbara, dia itu Firaun tu, fastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqq. Dia berasa dia ni boleh buat belaka, berasa kata dia ni ada belaka, milik belaka. Manusia ni sebagai ibrah, sebagai pengingatan, nak kita ingat kata mu nak duduk tamu muka bumi ni, mu jangan takabur seumpama Firaun dan pengikut dia. Wa dhannu annahum ilaina la yarji'un. Dan dia sengka kata kepada Allah Ta'ala itu ia tak kembali dah, tak mati dah lah dia tu. Ada segala-gala. Nak makan pun ada barang nak makan, nak minum pun ada barang nak minum, nak pakai pun barang nak pakai pun ada segala-gala. Hak manusia nak tu yang ada belaka, milik belaka. Kemudian Tuhan kata fa akhadnahu wa junudahu fanabadhnahu fil yam. Kemudian aku ni Allah Ta'ala itu membinasakan Firaun dan tenteranya. Fanabadhnahu, aku menselamkan, kami menselamkan, menghancurkan, membinasakan fil yam, di dalam laut. Kemudian hancur puak mana? Yakni Firaun dan pengikut dia. Fanzur kaifa kana aqibatu zalimin. Maka tengoklah, manusia, ambillah pengajaran wahai manusia,
Kata, bagaimanakah hujung jatuh bagi orang yang zalim? Katanya ulama, belum daripada Allah Subhanahu wa ta'ala hendak nak melaksanakan, nak membinasakan Firaun dan kumpulan dia, tentera dia yang takabur di atas muka bumi dengan ketiadaan benar, selepas daripada Firaun itu mengaku kata dia ni Tuhan yang sepatut layak, dia itu dia ibadat lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ayat ni فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ ni tak berlaku lagi, ulama kata. Bila nak berlaku ni khabariyah ni, bila nak berlaku khabar ni? Setelah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala utusnya Nabi Musa alaihi salam pergi kepadanya dulu. Itu adalah daripada surah Qasas ayat 40. Al-Quran ni mentafsir setengah di atas setengah. Tuhan ayat di dalam surah An-Nazi'at, Tuhan kata, "Izhab ila Fir'aun fa innahu tagha." Hei Musa, pergi jumpa dengan Fir'aun dulu. Karena dia ini adalah sangat melampau dah tu. Tagha, melampau. Lebih daripada had, orang panggil. Kalau bahasa kita, bahasa orang taning kita, lebih pada kek, kata. Kelajak dah ni. Izhab. Kenapa Allah Ta'ala suruh Musa tu pergi jumpa dengan Firaun? Tuhan tak tahu ke? Tuhan tahu. Akan tetapi Tuhan nak uwi Firaun itu, Musa tu pergi jumpa kerana nak uwi Firaun tu dengar dulu nasihat. Ni Tuhan. Ni aturan Tuhan. Ya tak zalim kita. Ya merayak sama. Suruh siapa-siapa merayak pun. Daripada kalangan hamba. Izhab ila Fir'aun fa innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka faqul hal laka ila an tazakka. Dalam ayat lain surah Taha, izhab ila Fir'aun fa innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Surah Fir'aun itu apa nama, surah Musa dan Harun kecek molek, kata molek dengan siapa? Dengan Fir'aun. Mudah-mudahan dia dengan cakap yang molek tadi itu boleh mengingati dia, boleh sejukkan, boleh palingkan hati dia. Tuhan tak tahu kata, Tuhan tak tahu kata Fir'aun ni royaklah setara mana, dia tak akan paling daripada takabur dia. Tuhan tahu. Tapi kenapa Tuhan suruh? Ini hikmat. Hikmat ke apa? Nak mengajarkan kepada umat manusia, walaupun orang sakit setara mana, duduk dalam kesesatan macam mana pun, hendaklah kita pergi dengan cara. Hendaklah kita pergi dengan molek. Itu tak? Itu dia. Faqul hal laka ila an tazakka, maka hendaklah katakan kepadanya, mahukah engkau jadi bersih? Mung tu nakwi Tuhan tu tak merka terhadap mung ni munak dak, hai Firaun. Musa gigi kecek dengan dia. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan mahukah aku pimpinkan mung kepada Tuhanmu? Lalu Musa kata, supaya mung tu jadi orang yang berasa kata mung ni tak ada kuasa kali, hai Firaun, jangan takabur. Ni cerita tu ada royak di antara Firaun dengan Musa alaihi salam. Tak lagi, tak saya nak terima lagi dengan perkataan yang molek, dengan alasan yang molek, tak mau lagi nak terima. Fa arahu ayatal kubra.
Allah Ta'ala perintah kepada Musa supaya nak uji Musa itu menzahirkan, menampakkan bagi Fir'aun itu mukjizat yang paling besar daripada beberapa mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Musa alaihissalam. Lota tukakmu dan beberapa perkara yang Allah Ta'ala wid kepada Musa alaihissalam. Fakadzdzaba wa 'asa. Tengok kerah. Nampak dah keterangi, nampak dah mukjizat, dengar dah nasihat, gana. Fakadzdzaba wa 'asa. Dia bakit dusta serta dia laweh. Tengok. Haning tepah hak Tuhan marah sini manusia. Manusia jangan laweh Tuhan sampai sini. Kalau laweh Tuhan sampai sini seumpama ketua orang Cina kecek tu gini Allah Subhanahu wa Ta'ala buat nampak. Walaupun ibu kumil tu nak mari daripada pihak mana, tetapi tak akan tersebar, tak akan terkena manusia malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pegangnya orang Islam kita dan manusia itu percaya lagu tu. Thumma adbara yas'a. Thumma adbar yas'a. Kemudian ia berpaling pada had ia berusaha. Usaha nak lawan, nak tunjuk kata aku pada kuasa. Itu dia. Tengok. Fahasyara fanada. Lalu ia kumpulkan rakyat dia serta dia menyeru. Dia panggil semua rakyat dia mari depan Musa, kemudian dia suruh kata, ana rabbukumul a'la. Aku ni Tuhan yang paling tinggi. Dalam ayat suratul Qasas, Tuhan ayat kata, di atas lisan, di atas kata dia kata, ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tak tahu Tuhan yang lain yang patut layak supaya manusia itu ibadat lain pada aku. Di sini ia guna ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu, manusia yang paling tinggi. Apabila dia mengaku kata, apa beza di antara ilah dengan Rabb? Ilah ni yang kita ibadat kepadanya. Rabb ni hendak mengutus, yang hendak merazkikan, yang menjadi, yang mengada, yang segala-gala hak dia duk cara tu, duk uruh tu, itu mana Rabb. Katanya Mujahid, anak murid Mujahid Ibnu Jabr berkata, sebagai anak murid bagi Abdullah bin Abbas, di antara perkataan Firaun, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, dengan ana rabbukumul a'la, 40 tahun. Tuhan wi tempoh ke dia, wi masa ke dia 40 tahun. Supaya nak wi dia tu rajak diri, kembali diri, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok, manusia, pendakwah. Bukan makna kata serta merta Tuhan nak buat kerja tu Tuhan kuasa kun fayakun. Akan tetapi tak, Tuhan pergi dengan cara 40 tahun. Tak kalau Fir'aun kata, wa qala ana rabbukumul a'la, faqala ana rabbukumul a'la. Lagu mana Tuhan menjadikan, Tuhan buat lagu mana? Fa, mari dengan fa ta'qib. Fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirata wal-ula. Nakala al-akhirati wal-ula. Lantaran itu Allah seksakan dia sebagai seksaan akhirat dan dunia. Di situlah fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal-ula. Mentafsirkan ayat kata fa akhadnahu wa junudahu fanabadhnahum fil yammi. Tuhan selakan, melemahkan mereka ini di mana? Di dalam laut. Akan tetapi bukan sekadar tu. Tuhan nak tanda, nak wirayat kata Tuhan ni kuasa di atas manusia. Manusia, jangan takabur. Tuhan kata, "Falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah." Hari ni aku nak mentimurkan mayatmu tu. Tak sebut gelai, tapi mati dalam keadaan air itu sebab manusia tak boleh nak menyawa dalam air. Mati, tetapi mayat Fir'aun tadi tak tergelar dalam laut. Timbul sampai ke orang boleh tengok kata ning Fir'aun.
Tuhan, "Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah." Supaya nak win apa kata orang di belakang daripada mung ni, orang takabur umpama mung ni, Tuhan nak buat kata, ni rupa dia. Ni orang panggil contoh dia. Nak jadi gini ikutlah. Tu dia. Tu Tuhan kita. Subhanahu wa ta'ala jalla sya'nuhu wa taqaddasat asma'u. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya dimakian itu sebagai ibrah, sebagai pelajaran, pengajaran bagi mereka yang takut hari akhirat nanti. Takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tertolak daripada ini kisah, ini apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala rayak di dalam Al-Quran. Kita mari tengok orang takabur seumpama Cina ni bercakap kata, walaupun semut seka pun, aku tak izin we masuk, dia tak boleh nak masuk dalam negeri aku. Kamar dia tu hewan lagu mana? Fa akhadnahu wa junudahu bimaza biwairas corona. Allah Ta'ala ambilnya, binasa mereka ini dan kumpulan dia dengan satu virus, satu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tak tahu, tak nak tengok pun tak ada dengan mata kita. Membinasakan puak dia, negeri dia. Dan sampai ahli dunia ni hak ada perhubungan dengan dia pun jadi kena juga, samere juga. Ya Allah. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala al-afiyata al-afwa wal-afiyah. Kita pohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lepaslah diri kita daripada perkara-perkara hak kita dengar tadi. Kita tak kuasa sama sekali. Kita tak lawanmu ya Allah. Walau kami ini orang berdosa, orang tak sunyi daripada kesilapan, tapi kami minta pohon daripadamu dengan rahmatmu, ampunlah kami. Jangan ambil salah. Rabbana la tu'akhizna bima fa'ala sufaha'u minna. Allahumma amin. Itu sebagai pengajaran bagi kita yang besar. Jangan sama sekali kita ambil contoh tauladan daripada ini. Ni tak kira ni. Wa in udtum udna. Kalau mung itu buat pula, aku kembali pula. Mana aku buat pula. Tak kira mu nak mari di generasi mana, orang duk mana, bangsa mana, bahasa mana. Ini ibrah. Ini sebagai contoh bagi mereka yang berlaku zalim di atas muka bumi ini. Kemudian, setelah daripada itu, dengan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala meredakan bagi kita Islam sebagai agama. Maka Islam ini, dia nak tarbiyah kita. Sama ada bak pegangnya kita, nak pegang kena. Sama ada perangai akhlak. Akhlak yang bagus, akhlak yang molek. Dan cara kita nak mengabdi, ibadat kita pun adalah cara yang dicontohi, yang diizini, yang orang panggil kata akui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi perkara tersebut tadi, sama ada pegangi ataupun ibadat ataupun akhlak, tertolak daripada mana? Tertolak daripada kita makan perkara yang halal, perkara yang manfaat bagi diri kita. Kita nak kuat pegangnya kita, pasti jasad kita kena kuat. Kita nak kuat ibadat kita, pasti jasad kita kena kuat. Kita nak kuat akhlak kita sebagai akhlak Rasul, pasti badan kita kena kuat, kena sihat. Sihat dan kuat ni timur daripada mana? Timur daripada makan dan minum perkara yang baik. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita, ya ayyuhar rasul kulu minat tayyibati ma razaqnakum. Hai Rasul, makanlah perkara yang molek ya Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kamu. Apabila suruhnya Rasul, katanya mufassirun, maksudnya umat. Dan ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita, kulu minat tayyibat, kulu minat tayyibat wa'malu salihah.
makan daripada perkara yang elok, yang bagus, yang baik, yang manfaat bagi jasadmu, dirimu. Kemudian buat amal yang soleh. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban. Kemudian mung tu makanlah perkara yang Allah Subhanahu wa taala halal bagimu dan perkara yang jadi manfaat bagi dirimu. Ni tertolak sebagai dustur, sebagai perlembagaan manusia ni. Nak selamat mu kena makan molek. Kena minum we molek. Barulah mu tu selamat. Nampak tu tak? Kerajaan habis banyak mana? Dok perobat orang yang jadi menyakit dengan sebab makan ni. Kerajaan habis duit banyak mana? Dok perobat nak we orang sakit dengan sebab minum meh. Dengan itu dan ini. Ni perkara bukan sekadar radak ataupun orang panggil torah kita kapung-kapung ataupun pribadi, tak radak dunia. Pangkatnya pangkat dunia, pangkat ummah. Cara nak makan minum. Islam mari tak dulu. Mu nak makan perkara yang halal, perkara yang thayyibat bagi dirimu. Ni makan perkara yang haram, kemudian satu lagi makan khaba'is. Apa khaba'is? Makan bangkai, makan darah, makan binatang-binatang yang mudarat bagi diri manusia. Ini tepat timbulnya apa? Timbulnya penyakit yang masuk di dalam diri manusia. Kenapa? Karena manusia kata aku ni boleh mikir sendiri. Tak pakai apa tak apa, ajaran Tuhan aku boleh mikir sendiri, aku nak makan gapo, aku nak minum gapo, aku ada otak. Tak. Cuba kita tengok orang yang makan tak pilih, minum tak pilih. Kita tengok dalam diri dia tadi itu berapa penyakit, berapa kumis, berapa kemudaratan kepada masyarakat dan dunia ni. Inilah perkara yang jadi kewajipan kita sebagai orang Islam kena mengenal kata Islam kita ni kenapa suruh orang makan perkara yang halal, perkara yang jadi manfaat thayyibat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah firman di dalam Al-Quran Al-Karim, dia suruh Nabi ni mai dok royak kita. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. Kita ni Nabi mari ni suruh ngab baik, tegah benda hak tak baik. Kemudian Nabi itu menghalalkan perkara yang jadi manfaat, makan minum bagi kita, pakai apa semua. Dan Nabi itu haramkan, tegah kita daripada makan minum, pakai apa semua tu daripada al-khaba'is, benda yang tak manfaat bagi diri dan bagi dunia. Ini adakah Islam agama tak boleh nak dok dengan orang? Adakah Islam agama yang zalimi? Tidak sama sekali. Islam agama yang adil. Perkara yang tak boleh nak makan, tak ada menyakiti dia. Perkara yang kita kena makan ittifaq belaka, kita kena makan. Orang yang kata kita tak boleh nak makan binatang yang ada roh, sebab apa kita menyakiti dia, menyalahi hukum Allah Ta'ala. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala rayak kita. Wa minha ta'kulun. Ada daripada binatang itu boleh kita makan. Kita nak menyalahi akan apa? Akan perintah, akan orang panggil kata hukumnya Tuhan. Manusia yang tak beriman tu. Orang kata kita tak kena makan daging itu, tak kena makan daging ni. Tapi diri manusia ni kalau tak makan daging daripada daging binatang yang halal lagi thayyibat, dia akan jadi dhaif. Jadi tak erak. Jadi tidak ada orang panggil kata kumkan di dalam diri.
perkara yang nak menolakkan kumel-kumel, nak pertahankan diri dia, ia tak jadi sehat. Islam ni secukup-cukup malak. Ya pilih binatang nak kita makan, kamar dia makan gitu tak. Perkara yang mapuh kita tak boleh makan, azakumullah. Perkara yang kita cekik tekak dia, tak boleh kita nak makan. Perkara yang jatuh daripada tempat tinggi, tak boleh kita nak makan. Nah, nak makan tak ada kena sembelih dengan cara syarak, kamar dia kena masak, kena gapo, cukup lekat. Yang jadi manfaat bagi diri kita. Akan tetapi manusia sendiri yang balik daripada apa? Balik daripada rupa cara hak Tuhan dah royak mari nak manfaat bagi diri dia, dia tak mau. Nak makan perkara yang tak boleh kita nak makan pada asal. Makan kucing, makannya apa nama lagi, ular, makan gapo lagi, makannya cicak, makannya lipah, azakumullah, makan ulat, makan tu, makan ni, makan cacing, makannya orang panggil ibu celekeng tu, makan segala-gala, makan perkara yang jadi mudarat bagi diri dia. Itu pada asal. Kemudian dia makan lagu mana? Makan tak boleh nak masak pula. Kalau masak ni orang panggil tak asli, tak sot, tak tari dia panggil. Nampak tu tak? Makan ada keadaan lagu tu. Lepas tu jadi lagu mana? Jadi cacing di dalam celepung. Cacing di dalam hati. Bercacing naik sampai ke di otak. Bercacing masuk di dalam darah. Memunah dah itu hidup pe manusia. Hidup pe manusia punah. Kamu ada nak dakwa lagi kata Tuhan itu zalim kita. Kata Tuhan ni tinggal kita. Kata Tuhan ni seumpama Nasara dah waktu baik sekarang kata Tuhan tidur, bangun hai Tuhan, bangun hai Tuhan, jangan tinggal buat kita. Gitu. Tidak sama sekali. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah Ta'ala ni tak tidur, tak ambil mukaddimah tidur. Tak mengatuk, tak menguat pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak. Tanazzah Allah Ta'ala, tanazzah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanazzah Allah Subhanahu wa Ta'ala anha semua. Tuhan cuci daripada. Sebab itulah Tuhan raya kata, "Hai manusia, innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadhlimun." Hai manusia, aku tak ada zalim kamu walaupun sedikit pun. Sebab tu Tuhan kata, Tuhan kata dalam ayat lain mentafsirkan ayat ni, Tuhan kata, "Walau yu'akhidhullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'alaiha min dabbah." Kalau aku nak kira dengan kesalahan hamba aku sebagai manusia, yang dok menyakiti, yang menzalimi binatang, yang itu, yang ini, tak tinggal walaupun seorang kalau aku nak kira sungguh. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Akan tetapi Tuhan, we tempoh ke dia. Dok, tak apa, dok lagi. Sehingga waktu yang Allah Ta'ala tanda ajar bagi dia. Inna Allah la yadhlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Akan tetapi manusia sendiri yang menzalim dirinya sendiri, bukan orang lain. Zalim ni mana lagu mana? Gi makan perkara tak sesuai nak makan. Gi minum perkara tak sesuai nak minum. Gi minum perkara yang mudarat. Gi makan perkara yang mudarat. Kalau dia menyakit, kita nak pergi kata ke siapa? Kata ke Allah Ta'ala? Tak boleh. Kata ke diri kita. Fala talumanna illa nafsaka. Jangan duk cuca dan celak orang lain, malaikat dirimu sendiri. Kerana dirimu yang buat, bukan orang lain. Aku dah rakyat dah, jangan makan, jangan minum, jangan buat. Mau buat juga. Apabila mudarat, pia yang sakit, pia yang orang panggil kata binasa, pia yang katun, bahasa Sia kata. Yang bergerak siapa? Dirimu. Aku ayat dah. Hatanya Rasul, hatanya Nabi, hatanya warasatul anbiya, hatta pendakwah, hatta tu hatta ni. Mari semua. Tapi tak dengar. Sebab apa tak dengar? Walakin qasat qulubuhum.
Sebab kerah hati. Berasa kata kita boleh pergi. Akhir sekali, sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali, lagu mana Firaun? Minta kepada Musa alaihi salam, "Hei Musa, berdoalah kepada Tuhanmu untuk akak bala daripada aku." Hak sekarang lah ni, ya. Minta kepada orang Islam suruh berdoa akak bala daripada dia. Gana jadi super. Nak ayat kata Tuhan tolak. Nak ayat kata apa? Kisah hak tu ada ayat tu, hak tu lah berlaku atas muka bumi ni, tak lari daripada tu. Pak kita sebagai orang Islam nak duk lagu mana? Jaga diri, jaga orang duk wah kereta kita. Jangan kita itu cekak perkara yang kita tak kuasa. Kita jangan cekak perkara yang kita tak kuasa. Lagu mana? Hak kita tak ada pergi jawab tak kuasa gapo, kita buat sekadar hak kita ada. Jangan kita pergi ganggu hak orang. Ini sikap orang Islam kita. Kalau orang wit suruh kita kerja, kerja we molek. We pandai dengan apa hak kita diletak di lantik mari. Dengan itu, ini sebagai jalanan ya Allah Subhanahu Wa Taala nak berlaku di atas muka bumi ini. Sebagai apa? Sebagai tunjuk ke, sebagai pengingat te bagi manusia kata kalau mu jalan lagu ning natijahmu hujung jatuhmu akan jadi gini. Pada tak? Jangan lawan Tuhan. Jangan kita itu nak mentakabur di atas Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan. Kerana Tuhan ini tetap jadi Tuhan. Tuhan ini tetap kuasa. Tuhan ini tetap dia itu kaya. Dia tak berhajat kepada ibadat kita walaupun sikit pun. Tengok hari ni. Nak semaya Jumaat pun tak boleh. Nak semaya Jumaah pun tak boleh. Nak tawaf Kaabah pun tak ada orang. Kenapa? Kerana nak ayat kata, "Hei manusia, mu jangan takabur dengan aku. Aku tak ada nak gapo daripadamu." Allah Subhanahu Wa Taala ni ghaniyun 'anil 'alamin. Tuhan itu terkaya, terlepas daripada kita. Tapi kita tak terlepas daripada Allah Ta'ala. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Manusia, mung tu adalah orang yang sangat berhajat kepada Allah Jalla wa'ala sebagai yang menjadikanmu. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah Ta'ala yang menjadikanmu. Allah Ta'ala yang mengadakanmu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang wikan segala-gala kepadamu. Akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Mu nak deraka, mu nak kufur ke dengan Tuhan yang menjadikanmu daripada tanah, kemudian daripada siti air mani, kemudian daripada seketul darah, kemudian daripada daging, thumma sawwaka rajula, kemudian menjadikanmu sebagai orang? Tak sama sekali. Ini, hei manusia, nak kita ingat, nak kita tahu. Jangan kita keluar tubik daripada ini cara mikir dan ini pegangnya. Kerana ini adalah benda yang benar yang kita nak jumpa pula dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita nak dapat ganjaran, balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian, kenapakah Allah Subhanahu Wa Taala hikmat gapo? Sebab gapo? Setelah daripada kita tahu dah kata makannya itu salah satu daripadanya. Tetapi kita ingat tiap-tiap asbab tak boleh dia tu nak berlaku ke gapo-gapo malaikat dengan izin daripada musabbibil asbab, iaitu Allah Jalla wa Ala. Kumir tak boleh nak buat gapo. Penyakit tak boleh nak buat gapo. Gapo-gapo pun tak boleh nak buat gapo. Malaikat biiznillah. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan kata jadi. Tuhan kata gi. Kalau Tuhan tak buat, Tuhan tak izin, tak gi.
Mana dalil yang boleh kita tengok awan ni? Bila dia sunyi daripada langit? Kalau kita lengok di langit, ada sama awan. Ada di bucu tu, ada di bucu ni. Tetapi kenapa jadi kemarau? Kemarau awak apa? Sebab apa boleh kemarau? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tak izin dia itu turun air. Kemarau ni orang panggil kata coba seksa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita salah. Apa boleh Tuhan wi kemarau? Apa boleh Tuhan wi penyakit? Apa Tuhan boleh wi kemudarat? Sebab dia, mari kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam royak kita. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala dan Imam Abu Nuaim di dalam Hilyatul Awliya, dan hadis ini mentashihkan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak, dan dimuafaqah, dinapak oleh Imam Zahabi sebagaimana Imam Hakim, dan juga Syekh Albani rahimahullahu taala di dalam silsilah dia. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia ayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam duk cerita ayat kepada dia semasa Nabi ni duk di Madinah. Katakan, hei Abdullah bin Umar, dia kata Nabi mung ni royak gini. Royak kan? Ya ma'syaral muhajirin. Hei orang muhajirin, ni Nabi duduk Madinah ni. Hei orang Mekah mari Madinah, dengar. Khamsun, 5 perkara. Idza btulitum bihinna. 5 perkara apabila Allah Ta'ala itu coba mung dengan 5 perkara ni. Wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Dan aku minta berlindunglah, janganlah 5 perkara ni jumpa puak-puak kita tak sahu jumpa lah. Mana kata Nabi minta berlindung? Apabila Nabi minta berlindung perkara manfaat ke perkara mudarat, jawab dengan cara sepenuh-penuh mulut kata perkara tu bahasa siap tak antara bahaya mudarat. Lagu mana? Lagu mana? Semua tadi tu betul belaka dengan hawa kita, hak kita nak. Lagu mana? Lam yadhharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'. Hatta fasha fihim at-ta'un wal awja'. Tidak muzahirkan di satu kaum mana-mana al-fahishah. Apa makna fahishah? Yani az-zina. Di dalam kaum mana-mana zahir zina. Zina tu ada selama-lama dah. Tetapi hatta yu'linu, sehingga zina itu diwak dengan cara kena dengan hukuman, kena dengan undang-undang negeri. Buka tempat zina kena dengan undang-undang negeri. Hingga nak ditegah tak boleh kerana dia kena dengan undang-undang negeri. Ingat, hei pemerintah yang merentah negeri, merentahnya orang panggil kata wilayah. Dengar Nabi mun ayat gana. Nabi mung ni walaupun mu bukan orang beriman ni Nabi mung. Sehingga Nabi kata sallallahu alaihi wasallam kepada Suhaib hari Hudaibiyah, tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam suruhnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tulis di dalam bai'ah tadi, perjanjian tadi itu, min Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suhaib kata, tak usah tulis lagu ni, kalau aku iktikad kata mung tu Rasul, nascaya aku tak tegah lemu masuk Makkahul Mukarramah ni. Tulis gini, bismikallahumma kama kunta taktub. Tulis kata dengan bismikallahumma, dengan nama Allah gitu. Dengan nama Allah tulis gitu. Sebagaimana puak-puak muda tulis dulu, tak usah tulis ya. Min Muhammadir Rasulullah, sah tulis lagu tu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok kepada mata Suhaib. Ia kata, inni Rasulullah wa in kadzabtumuni. Aku ni adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun mu tak terimakan aku. Kenapa? Karena Allah Taala ayat kata, ya ayuhan nas inni Rasulullah ilaikum jami'a. Semua.
Ni Rasul nak royak ni. Hei manusia yang ada telinga, ada mata, ada otak cara mikir. Sebab gapo boleh jadi tak senang kita duduk ni. Ni sebab dia. Apabila gini, sehingga jadi tersebar gitu, orang pakat tahu belaka dengan mudah gitu. Dan unek-unek pun jaga pula dia. Tak boleh siapa pun nak tegahkan. Fasha fihimut ta'una wal auja'. Malaikat Allah Subhanahu wa taala akan mensebarkan di dalam negeri itu, di dalam situ tempat tu, di dalam qaryah tu, gapo? At-ta'un. Penyakit hak demo-demo duk takut ni. Wal auja', dan jadi lapar, payah, susah nak makan. Ta'un ni sebagai bala, ya bala. Lapar tak ada nak makan ni bala tak? Bala petaka juga. Lepas tu, kita tanya, kenapa Allah Ta'ala ni Tuhan ni Rahim, Rahmanur Rahim? Kenapa Tuhan buat perkara ni? Kerana mung sendiri yang buat kerja dulu. Itu sebagai balasan. Kalau bahasa tani kata padan dengan muka baru. Buat kerja lagu ni, kamar dia Tuhan balas. Kena lah. Tak ada salah. Nampak tu tak? Ni. Nak kita ingat, nak kita tahu. Pak kita ni orang tak ada pergi jawatan kuasa gapo ni. Mana sekadar kita boleh royak kata hukum Tuhan ni gini. Lepas tu tak sah kacau. Nampak tu tak? Kita nasihat. Kerja kita sebagai orang nasihat. Bersih hati yang kita keluar daripada hati kita. Kita kecek dengan lidah ni. Supaya nak buat orang pergi jawatan kuasa itu buat kerja. Kalau ia buat kerja, nascaya kita itu boleh dapat manfaat dia dan orang hak bawah kereta dia. Kemudian Nabi kata allati lam takun madat fi aslafihimul ladzina madaw. Akan jadi ta'un dan jadi lapar tak pernah berlaku di dalam sejarah. So umpama kita duduk sekarang, tak ada biasa berlaku dalam sejarah. Tok nenek moyang kita kata Kaabah itu sunyi daripada orang buat umrah dan sunyi daripada orang tawaf. Tak pernah berlaku di dalam dunia. Zaman kita duduk ni tak ada orang. Manusia, ini bukan perkara yang tak ada sebab. Ini bukan perkara yang jadi dengan gamuk-gamuk. Tak. Ini adalah tandaan. Allah Subhanahu wa taala nak ayat kita kata, hei manusia, duk molek. Hei manusia, aku terkaya daripadamu. Hei manusia, aku nak binasamu bila pun boleh. Sebab tu kita kena paling kepada Tuhan semula. Paling semula, kita pergi lama. Paling semula, paling guna. Istighfar ke Tuhan. Berdoa ke Tuhan. Bertaubat kepada Tuhan. Lagu mana? Hak Tuhan royak kita, kita melaksanakan. Melaksanakan, buat. Hak Tuhan nak lagu mana? Melaksanakan. Terutama waliul amr. Orang yang pergi jawab kuasa. Lepas tu kita rakyat ni kena ikut. Dia ada buat keras perut. Orang kata jangan semaya jemaah, jangan semaya jemaat. Kita tak sah. Sebab apa? Tubik dari pemerintah. Kamar dia kalau salah kena kok ana, kita tak kena tanggung gapo. Mereka kena tanggung. Tu umat Islam kena duduk bawah asam wa ta'ah. Ni yang mari setengah-setengah daripada orang keras perut ke? Lagu mana? Ai tempat kawan tak apa. Ai gitulah dakwa ginilah ilak gini duk main cara dia. Semua ulama pakat kata gitu belaka. Turut pemerintah. Bukan mana pemerintah tu takut mati dak. Ini pahaman murjiah ni. Mati itu Tuhan tanda, tetapi yang tanda tadi, yang royak kata mati tu dari tangan aku, yang itu juga royak so mengambilkan dengan asbab. Bukan yang lain. Tuhan tu lah hak yang menjadi allazi khalaqal mauta wal hayata. Yang menjadikan mati dan hidup tu Tuhan tu. Tuhan tu lah yang royak kata, manusia, jangan buat perkara yang nak jadi mudarat kepada dirimu. Ambil dengan asbab. Tuhan tu juga. Pak kita nak buat lagu mana? Ambil dengan asbab mengikut pemerintah kita. Kemudian serah ke Tuhan. Kita buat dah. Kalau tipu lagi kok mana Tuhan kandak ke mana? Syahid.
Gapo lagi kita nak? Jangan buat jadi pemerintah itu sakit kepala dengan sebab kita. Jangan buat orang ramai tu jadi mudarat dengan sebab kita. Jangan buat dunia ni punah dengan sebab kita. Jangan. Nampak tu tak? Setengah-setengah daripada orang kampung doa tu. Maaflah kita kecek gini. Hak tak des masa berdoa tu. Tak mau nak dengar orang mau ni takut mati gitu gini. La haula wala quwata illa billah. Nabi SAW setinggi-tinggi tawakal. Orang jadi penyakit, orang penyakit badan ni nak jabat saling dengan dia kata tak salah. Pasal jabat saling dengan aku. Nabi SAW mengambilkan dengan asbab. Nabi SAW tanya sahabat dia mau mari gapo? Mari dengan unta. Padut mana unta? Unta lepah. Sebab gapo tawakal Tuhan? Nabi kata tak leh buat gini. Ikatkan pada tawakal. Adakah mengambilkan dengan asbab itu menafikan tawakal? Menolakkan tawakal? Jadi kurang kita tawakal? Tak. Hei manusia. Hei mokcik-mokcik. Hei orang pengen kata pokcik-pokcik. Hei tak iyah. Hei orang pengen kata tok guru. Hei anak-anak murid. Hei pengasihi. Kekasih kita semua ni. Ambil dengan asbab. Pas kita nak ambil ke mana? Turut walil amr. Dia walil amr. No. Cula kita. Majlis kita. Tok imam kita. Ulama kita. Turut tu. Ada pohon dok royak sikit. Orang dok royak sore dua. Tu tak satu. Tu panggil kata menyalahi. Menyalahi apa? Menyalahi ittifaq ulama tu. Menyalahi undang-undang, menyalahi agama, menyalahi dengan cara bomo, doktor, menyalahi dengan undang negeri, menyalahi belakang. Tuhan murih lagu tu. Tak sah kita pakai, kita lewat kedai hai untuk guru kita, tok guru kita ni lah mana apa kereta api, apa boleh sekat. Bila mu nak tengok dengan mata mu? Bila dah dakwa lagu tu? Bila? Kalau tunjuk ke batu ubay apa jatuh ke batu ubay tu. Kalau gitu gak buat kita tak ada dua kafe lah kalau lagu tu gak. Coba we khabar kata cara mikir kita. Kita ni orang cidik nah, orang kecil lagu tu. Bukan tak cidik-cidik tapi kena tudung. Bukan upuk tu tak boleh naik di tanah, akan tetapi kena tudung oleh burung lah, oleh gapo kan jadi punah. Jadi orang panggil kata jadi kuning dia. Buat tubek benda tu tubek tak apa. Dia naik molek, dia tengok matahari tu. Tu dia nah, itu dia. Kemudian walam, ni satu lagi sebab. Walam yanqusu al-mikyala wal mizana illa ukhidhu bis-sinin wa shiddatil mauna wa juris sultani alaihim. Tengok. Dengan sebab kita menega tak betul. Timai pun tak betul, suka pun tak betul. Orang duk makan mata kelo tu, tak kira lah kerja gapo-gapo pun. Kira lah kalau kita makan mata kelo orang tu. Makan cupok orang, suka teh orang tu. Kita dah buat amal lagu tu, buat amal lagu tu, buat amal lagu tu. Dengan banyak, kita ni orang panggil henke tu, anania. Kira ke diri, tak ada kira ke orang lain. Ingat, kalau kita buat lagu tu, amal lagu tu, Tuhan akan menurunkan bala di atas kita ni. Di atas orang tu, dan tempat tu, negeri tu, yang kampung tu, dengan gawah. Dengan kemarah. Dan payah. Nak duduk, payah nak makan. Syiddatil maunah. Kerja apa jadi murah. Tanah wah kayu apa jadi murah. Wak apa-apa tak boleh hasil. Sebab apa? Sebab kita hilak. Dalam masalah timbang ni, dalam masalah sukat te. Dan orang jadi pemerintah, jadi kasar di atas kita. Tak sia kepada rakyat. Mari mana ni pemerintah jadi tak sia, jadi zalim di atas kita. Mari pada kita. Tu. Sebab tu suka duk molek. Gerti kata kita duk nak buat lagu mana. Baik. 2, hak Nabi tak sejuk pak. 3, walam yamna'u zakata amwalihim illa mun'u qatra minas sama'. Kalau tak keluarkan zakat,
nescaya Allah Subhanahu wa taala akan jadi kemarau juga, tak hujan. Walaulal bahaimu lam yumtaru. Kalaulah tak ada binatang ternak ke, nescaya Allahu akbar, Tuhan tak hujan. Apabila tidak ada air, kering balik bawah, tak turun balik atas. Sebab kita nak hidup, nak pergi tu dengan asbab. Sebab ni sebab syarak, bukan sebab yang ditegah. Kita nak hidup susah. Apabila tidak ada air, cuba kita kira orang zaman dulu. Nak boleh pakai air, steamer ke sepaya ke katalah gapo pun, kena mari ambil jauh. Kita lah ni duk dekat yang kedua, berpulah, buka mari dah air. Kita terlupa. Dengan sebab senar doa tu hawi terlupa. Tak keluarkan zakat. Kenapa kerja keluar tak zakat? Oh, zakat gapo hak kita kerja yang kata duit buat pokok orang. Kau tu. Lepas tu kita tanya lah hak mengaji-mengaji klik baru-baru ataupun hak duk mengajar-mengajar sikit-sikit tu. Nak bagi zakat lagu mana ustaz? Cikgu. Cikgu pun tak tahu ke? Bagi kita pun tak apa, banyak mana? Dalam 100 tu kena bagi 75, kita demo boleh 25 ya. Tu gak tak ada apa. Dia nak beri. Hak syarat minta 2,5 ya. Nah, mana dalam 100 tu 2 kok sama. Kita teh 75 royak ke orang. Apa dia nak bagi zakat? Dia nak uwi zakat. Kita kerja teh nak kata kita nak uwi ke orang. Gapo agama lagu ni? Tu dia. Silap he. Silap he daripada mana? Silap he daripada kita pergi tanya tu silap orang. Kita juga salah. Sebab tu nak tanya orang hak reti sungguh. Hak tak reti tak usah royak Royak tamu tak tahu masalah ni, kita tanya orang lain. Boleh tak kecek lagu tu? Takut jatuh bitai. Tak. Bitai tu ya tak akan kat tak tahu kita kalau kita tidak ada ilmu sungguh ke? Nampak tu tak? Lepas tu kita jawab lagu tu penuh faham. Tak keluar demoni zakat. Kamar dia kata pula terhadap agama. Jadi 2, 3, 4 perkara yang dia faham salah. Natijah? Tak ada air, tak ada tu, tak ada ni. Naneme pun susah. Hidup pun tak jadi mewah. Lepas tu makan ni pun payah nak cari. Daripada binatang ternak ke gapo ke, jadi habis tak ada. Tak ada air ni, benar-benar tak ada air keke pun tak ada. Dalam kubur, dalam gapo tak ada air, tak ada gapo, jadi punah habis. Binatang ternak ke lembu, kubur gapo, kambing gapo, apabila tidak ada air, kuruh gapo nama ni, jadi tak segar, tak subuk. Nasallahu ta'ala as-salam wal afiyah. Sebab apa? Tak bagikan zakat. Kemudian walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi sallallahu alaihi wasallam illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'd ma fi aidihim. Mana? Kalulah kita itu tak jalan hak wi molek, tak cara hak Tuhan, hak Rasul jadi molek, hak Allah Ta'ala dan hak Rasul, terutama sakut baut dengan pemerintah ni, hak ni malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan orang yang mai serai kita. Daripada seteru tu mai serai negeri kita, mai serai orang duk orang kata kita, dan mengambil harta benar milik ke hak kita daripada tangan-tangan buat kita. Wagi. Sebab apa? Sebab kita tak jalan hak Tuhan dan hak Rasul. Wa ma lam tahkum ni sebab yang kelima. Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah. Dan perkara yang pemerintah itu tak ada mengambil hukum daripada hukum Tuhan. Nak bagi harta, nak bagi cara kita. Nak main masalah hudud, masalah apa nama ni, main cara kita. Turutnya undang-undang hak lain, tak ada turut hak Tuhan. Sebab hak Tuhan ni tak ada semasa ni, dakwa kot dah gitu. Paguan dah jadi. Wa yatakhayyaru mimma anzalallah. Dan dia itu wak sena-sena, wak pilih-pilih nak ni tak sihat tu, nak tak ni, nak pakai ni, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi perselisihan, menjadi berlawan ni, menjadi pertebungi di antara satu sama lain, hak dalam kalangan orang kita sendiri.
Rupa lagu mana? Satu tepat. Orang ni nak akak, orang ni tak siakak. Lepas boleh nak naik tak? Orang ni nak jalan, hanya pergi kaki. Boleh nak pergi ke tak? Tak boleh nak pergi. Sebab tu nak pergi, pasti kena pergi. Hak mana? Sama-sama pergi tangi. Lepas nak pergi lagu mana? Muka balah. Sebab apa boleh balah? Kerana kita cuai. Kita buat main-main. Masalah apa? Masalah hukum Tuhan. Ni sakut bahawa dengan pemerintah. Pak kita ni pemerintah halus ni di antara dalam keluarga kita masalah. Masalah harta so bagi gini kita nak buat lagu lain. Apa jadi lagu mana? Jadi belawai sama ada anak cucu kita, anak beranak kita. Yalah dah tu. Hak tu cara kecil-kecil. Hak pasal keluarga, hak pasal hak kita ni. Kalau naik atas sikit hal pasal negeri radak negeri tu, lain lagi. Hal radak dunia. Ni dia. Sebab lepas tu dia mau kata, kalau kita pergi pakai, ya ke adik, akan tubik molek. Senik. Nampak dah tu. Sebab tu, apabila susah sampai ke orang yang zalim ke orang tu. Susah sampai ke orang yang kena zalim. Susah belakang. Kena habis. Itu tak? Itu dia apa yang kata perkara yang wajib kita kena mengambil tahu. Dan yang seterusnya, sebagai orang yang kata, nasihat sedikit lagi, wajib kita itu tawakal di atas Allah Subhanahu wa taala serta kita mengambilkan dengan asbab. Lagu mana? Umat Islam, kita kena ingat kata perkara yang berlaku di atas muka bumi ini ni tak keluar daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Daripada kehendak Tuhan. Tak keluar daripada tu. Tak kira perkara kita berasa kata manfaat bagi diri kita ataupun perkara itu tak manfaat bagi diri kita. Tetapi perbuatan Tuhan molek belaka. Sebab apa? Sebab Tuhan tak kena pada tempat. Cuma kita jadi tak molek sebab apa? Sebab kita guna tak kena tempat. Lagu mana? Tuhan menjadikan Iblis. Hijau ada Iblis? Ada. Hijau apa? Hijau dia nak tipu anak dia. Kamar dia Tuhan jadi tak malaikat? Jadi. Hijau apa? Hijau dia letak untuk menjagakan manusia. Depan, belakang, kiri, kanan. Kau tidur, tak sewi nyamuk itu ketik dia ataupun dalam telinga tu masuk gapo-gapo ke. Hak tu apa yang kata? Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kita tiap-tiap orang ni ada 4 malaikat. Daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala dok jagakan kita. Tu kerja bagi malaikat. Suruh dengan molek, tegah pada hak benar jahat. Adapun iblis suruh dengan benar jahat, tegah daripada benar hak molek. Lepas tu, itu asal dia. Maka kenapa boleh kata iblis ni Tuhan jadikan jadi molek juga? Sebab Tuhan nak tengok kata, apabila iblis itu gigi panggil ataupun apa yang kata, gi suruh. Ataupun apa kita katalah, manusia itu gi pedayakan dia, manusia tu tak turut kan nak turut. Tak turut tu tubik hak molek, turut tu tubik hak tak molek. Hikmat pula ada situ. Maka balik Tuhan kira tak molek belakang. Sebab dia tak kena pada tempat dia. Maka kita ingat kata penyakit ada berlaku ni masuklah qada-qada tak? Masuklah qada-qada Allah Subhanahu wa taala. Gapo mana qada? Gapo mana qada? Qada mana kata hak nak tak ada tu nak mengada. Hak tak ada mengada tu mana qada. Qada makna hak ada tu Tuhan nak tak mana? Lama mana? Ada sakat banyak mana? Ha tu panggil qadah. Betul tak? Kami ada kita ni sebagai orang Islam nak beriman dengan qada-qada ni, wajib kita kena beriman. Apa beriman ke mana? Setengah-setengah kita kata, orang-orang setengah-setengah daripada orang yang kata, kita kacau duk jagalah mana pun. Kalau Tuhan hendak nak kena, ya kena. Ya kecek. Sebab tu kita tak kena jaga, hanya pergi kot tu. Nampak tu? Tu apa yang kata tak kena jaga. Sebab apa boleh kata tak kena? Gini.
Sebab ia faham kata masalah qada qadar ni salah faham. Salah faham lagu mana? Makna kata Tuhan ni kalau Tuhan tanda pastilah kena berlaku, larilah mana-mana pun. Jadi kita lari tak lepas. Nampak tu tak? Tu dia. Nampak kena kalau ia syarah lagu tu kalau kita tak ada ilmu ke? Tapi Tuhan tanda tadi, kalimah tanda tu Tuhan tanda sungguh tak? Tuhan tanda sungguh memang. Tapi masalah kita nak berimej qada qadar kata molek, ya ada 4 tangga. Bukan 1 tangga. 4 tangga, 4 lapis. 4 lapis saya cara kita nak berimej qada qadar. Lagu mana? Yang pertama kita kena berimej kata Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai ilmu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala ni tahu benda sedia kala, tahu benda sekarang, tahu benda lagi akan datang, tahu perkara tak ada lagi, kalau ada lagu mana. Tu ilmu tu meliput ti habis, masuk habis. Ingat ada tak ilmu tu masuk habis, tahu belaka. Tahu hak dulu, tahu hak sekarang, tahu hak lagi nak jadi tu. Kalau benda hak tak ada lagi ni, kalau dia jadi tu tahu juga. Semua tu tahu belaka. Apabila Tuhan tahu, Tuhan tulis. Tuhan tulis. Tulis di atas apa? Di atas jahil ke di atas ilmu? Di atas ilmu, di atas tahu. Sebab tu apabila Tuhan tu tulis di atas apa yang Tuhan tahu, lagu mana? Makna kata Tuhan paksa tak kita? Tuhan tak ada paksa ke apa? Tuhan wi akal fikiran kita, wi kuasa kita, wi cara mikir, wi kekuatan. Supaya ke apa? Supaya kita jalan. Lepas tu jalan kot mana gapo nama Tuhan tahu tak? Tahu. Gambar dia Tuhan tanda. Tanda ke apa? Tanda di atas apa Tuhan tahu. Baik. Kalau gitu, kita ni jaga diri kita. Kita nak jaga diri kita, nak mengambilkan dengan asbab. Dia mau kata jangan pergi situ, kita pun tak pergi. Dia mau kata hidung, kita pun katuk. Dia mau kata basuh tangan, kita pun basuh tangan. Dia mau kata jangan duk, orang pengen kata jangan duk wahala bala dalam masalah makan ni, kita pun buat. Tuhan tahu tak tu? Tahu. Nak ayat tu Tuhan tak tahu tak boleh. Kemudian Tuhan tulis mengikut apa hak Tuhan tahu, hak kita nak buat. Tuhan paksa tak kita? Tak. Bukan mana kata kalau Tuhan tanda kita nak jadi, guna jadi. Hak tu orang tak berimej dengan ilmu Tuhan tu. Hei tu. Mana kata Tuhan paksa, hang makna kata mu kena mati, hang mati. Mu kena menyakit, mu nak mengambilkan asbab lagu mana apa? Ikut dia, tak ada pedah ke apa. Tak, bukan lagu tu Islam kita hajar. Selama mana mu mek dengan asbab hak Tuhan hajar mu, Nabi hajar mu, agama hajar mu, mu selamat. Sebab apa? Sebab Tuhan tulis tadi tu bukan paksa, Tuhan tulis di atas ilmu. Misal gua nak tak nampak misal gini. La qaddarallahu lah. Afanallahu wa iyyakum. Orang tu sakit. Gi jumpa dengan bomo doktor. Tani panggil bomo. Orang Malaysia panggil doktor. Kalau bomo di sisi orang Malaysia ni mana hak menujung hak gapo tu, hak tu tak boleh. Nampak tu tak? Sebab menyalahi syarak. Asbab dah tu asbab, tapi asbab yang ditegah oleh agama kita. Asbab yang ditegah oleh agama kita lagu mana? Kita nak, kita lapar. Nak buat gua nak kenyek, kena makan nasi. Nasi tu asbab. Lepas tu, nasi tadi itu nak boleh ya tu nak buat gua nak. Ya tak ada lagi ni. Curi boleh tak? Tak boleh. Orang panggil kata kalau kita curi, kita makan nasi yang kita curi, kenyek tak? Kenyek. Tapi boleh dalam agama kita? Tak boleh. Tu mana asbab yang tak boleh tu. Faham tu tak? Faham boleh. Ni setengah-setengah daripada orang kata, bama nujo, bama hatu, bama seher. Ni supaya dengan bama doktor ni. Supaya ya. Sebab belaka. Tak supaya. Hak ni dihalal oleh agama, hak ni diharam dalam agama. Kalau kita nak juga, tak apalah ikut kita. Jawab daripada Tuhan sudah esok tu. Nampak tu tak? Mengajak orang pula. Tambah ditekak pula sikit lagi. Tak ada gapo. Nah. Baik, kita tak nak kecek situ. Kemudian doktor kata orang sakit ni
Tak lama ni nak beredok dengan kita ni. 3 hari mati. Ya kata tadi tu adakah ya paksa kata 3 hari tu kena mati. Apabila mati 3 hari, mana kata bomo ni jadi sebab boleh kecek aku tu. Sebab bomo ni boleh kecek aku tu. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab bomo kecek dengan ilmu, bukan kecek dengan paksa. Tuhan lebih daripada tu lagi, walillahil masalul a'la. Tuhan lebih daripada tu lagi. Pak kita nak buat lagu mana? Tuhan ya tahu kata gapo nak berlaku, kita nak mengambil dengan asbab ni Tuhan tahu tak tahu. Lepas tu Tuhan tulis, oh mamak ni yang mengambil ya basuh tangan sebab tu ya selamat. Oh Mariah ni dia ni sabit ya selamat sebab ya katuk hidung. Oh demon ni Haji lah ni dia tak pergi tempat-tempat ada penyakit tu. Sebab ya selamat. Ini masuk dalam apa ni? Masuk dalam ilmu Tuhan tak? Masuk dalam ilmu Tuhan. Tuhan tahu kata kita ni akan buat gitu buat gini sebab kita ni Tuhan beri kebebasan. Kamar dia Tuhan tulis mengikut Tuhan tahu. Kata kita nak buat gapo. Kemudian lepas daripada tu Tuhan tahu, Tuhan tulis, Tuhan gapo pula? Kandak agama. Tuhan kandak ni. Kandak lepas daripada Tuhan tulis. Tuhan tulis dah. Kapan tu Tuhan kandak? Kandak bila? Kandak nak berlaku bila? Kandak nak selamat. Sebab apa Tuhan kandak nak selamat? Sebab mung ngambil dengan sebab. Sebab apa tak selamat? Sebab mung tu tak mengambilkan dengan sebab. Ni Tuhan kandak ni. Kandak Tuhan ni. Nampak tu tak? Nak berlaku gitu, nak berlaku ni di atas kandak kita Tuhan. Faham tu tak? Tuhan kandak. Lepas ada Tuhan tulis tu Tuhan kandak nak berlaku bila? Berlaku ngapia? Berlaku di mana? Berlaku tu selamat ke tak selamat terhenti di atas apa? Terhenti di atas kita tu mengambil dengan asbab Tuhan suruh ke tak? Kemudian Tuhan yang keempat Tuhan mengadakan menjadi daripada tak ada kepada ada. Orang ni sehat sungguh sebab yang mengambilkan dengan asbab. Orang ni tak sehat menyakit sebab apa? Sebab dia tinggal asbab hak Tuhan suruh. Sudah, tu cara beriman dengan qada-qadar. Berlawan ada di antara tawakal Tuhan dengan cara kita mengambilkan qada-qadar dak. Sebab kenapa boleh tak berlawan? Sebab Tuhan yang suruh kita tawakal, juga Tuhan suruh kita mengambilkan dengan asbab. Asbab dulu ke tawakal dulu. Asbab dulu kan pada tawakal. Ambil dana apa ambil pada Nabi SAW. Nabi kata ikat uta kama dia tawakal. Kita kata ambillah dengan asbab, jaga dirimu tu dulu kama dia tawakal ke Tuhan. Belaga dah tu? Tak belaga. Faham tu tak? Kita pergi dengan cara undang-undang dunia, undang-undang agama, undang-undang negeri. Faham tu tak? Ni cara yang Islam kita suruh, ni cara yang Islam kita nak. Tak ada banyak daripada ni. Kemudian sebagai akhir, hendaklah kita itu berasa kata kita salah. Berasa kata kita ni kurang lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala perhubungan kita dengan Tuhan. Hendaklah kita itu jangan terlupa daripada azkar pagi petang. Orang tak tahu azkar, pergi di kedai royak kata nak azkar, hak Dr. Ismail. Hak Dr. Ismail Lutfi tu buat tu. Ataupun hak siapa-siapa apa tak apa, nama baca hak doktor ni kata kok tu kok ni pula. Hak biar-biar apa tak apa. Nah, hak kata mari Nabi SAW. Hak apa nak tak yang mari Nabi mari orang lain tak boleh ke? Kita ni sebagai anak, nak tak sakah apa kita tinggal? Kita ni anak yatim ni, hak tak ada jumpa dengan Rasul ni. Nak tak sakah Nabi kita tinggal? Kita anak ni sebagai tak ada jumpa dengan ayah kita ni. Kita nak dah harta nak ayah kita nak. Nah, kenapa kita nak tanya lagi? Hijau ulama sebagai orang dok mengasuh cara kita, dok bela kita, ialah ayah kita tinggal harta kita, hak kita, ria kita tu ke dia. Lepas dah kita besar, kita nak ambil dah lah daripada tu. Bukan makna kata kita tu orang pai kata nak ambil daripada harta dia, bukan harta pak kita. Tak. Hijau ulama wari ni Nabi royak gini. Tuhan royak gini. Ingat tu ya. Gi beli baca azkar pagi petang. Orang sekarang lah ni pandai dah. Pandai hak main internet ni. Nah, main telefon ni buka azkar Chaujin. Apa bahasa Sia tu? Azkar Chaujin. Ada orang hajar pernah. Azkar pagi petang nak baca lagu mana? Buka dalam YouTube, buka dalam telefon tu. Nah, buka di dalam Facebook tak ada belakang penuh.
Cukup lekat. Bahasa Sia pun ada, bahasa Jawi pun ada, bahasa segala-gala bahasa. Panawak lagu mana? Ada tu tak salah. Ambil mari baca pagi dan petang. Nescaya kita selamat daripada bala petaka penyakit gapo serta kita mengambilkan dengan asbab. Nampak tu tak? Tu dia. Kemudian sebagai akhir, hendaklah kita itu pakaian tu jadi cuci. Makanan kita jadi cuci. Jangan kita tinggal. Orang panggil kata ajaran ataupun orang panggil kata itu apa? Ajaran lah. Ataupun orang panggil tunjuk hajar daripada bomo hak sekarang. Daripada doktor hak sekarang. Ikuti. Nah, ikuti daripada berita-berita hak tubik pada Facebook daripada mana? Hak sikah tu lah. Bomo hak terkenal tu. Kata kita nak jaga diri kita lagu mana, buat lagu mana, duduk lagu mana. Nah, kita nak masuk dalam rumah ni, kita nak masuk lagu mana, nak keluar tubik pada rumah ni, nak buat lagu mana, nak jumpa dengan. Kita pakai. Sebab apa? Islam suruh kita mengambilkan ilmu dan cara daripada ahli. Tuhan wi kuasa ke dia. Wi dia tahu sebagai doktor bomo ni. Kata kita nak jaga keselamatan daripada penyakit balap takon ni. Nak buat lagu mana? Dengar dia. Balik agama ni. Balik tok guru balik agama ni. Azkar, doa, gapo, istighfar, gapo. Tu. Ambil so doa. Kita nak wisa doa daripada doa Nabi. Hak tinggal kita. Hak Nabi. Hak ulama hari royak kita. Ulama bawa tak tahulah. Daripada sahabat tu bawa. Siapa kita? Gapa kata doa. Hak siapa dia doa dengan doa ning. Ia akan selamat sehabis-habis selamat. Tak ada kena demi apa. Serta dia mengambilkan dengan asbab. Apa ustaz? Apa kena doa ayat atau kena mengambilkan dengan asbab? Apa kena mengambilkan asbab? Gini. Kita ni nak wi tubuh kita ni duk sejuk. Pahala buat lagu mana? Nak wiyah tu tak sejuk. Pakai baju. Baju tu panggil asbab yang nak menghenggarkan sejuk kita. Lepas tu menghenggarkan sejuk kita ni pekerjaan siapa? Pekerjaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita tak pakai baju, nak henggar sejuk. Kita demam tak mana makan ubat. Nak henggar gitu. Akal mana manusia boleh dia terima? Malaikat akal tak sempurna. Kita orang sempurna tak sepakai lah akal tu. Tahu. Tinggal tahu dalam hutan. Boleh pergi 20 ke apa tahu. Tak sepakai. Kita pakai akal hak sempurna. Kena ambil dengan asbab. Gi dengan gapa? Dengan cara tawakal ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagu mana? Satu doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kita. Doa ni kalau kita doa tetap kita tu gapa? Duk dalam nikmat semua. Kerana dengan molek perhati baik. Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matika. Ya Allah ya Tuhan aku berlindung dengan Engkau daripada hilangnya gapo? Hilang nikmat. Hak tu hadawi kita sehat jadi sakit. Hak tu hadawi kenyang jadi lapar. Lapar pasal mana? Lapar tapi nak makan tak boleh. Ini tak tu jauh daripada tu. Nampak tu tak? Ni doa hak sah kali. Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matik. Daripada hilangnya nikmat hak tu hawi kita. Wa tahawuli afiatika. Dan tukar. Tahawul mana tukar daripada kaya kepada sesak. Daripada hak tak menyakit kepada menyakit. Daripada Tuhan duk jaga, Tuhan tak jaga. Daripada kita itu duk segak, duk sehat, jadi tak sehat. Tu. Nampak tu tak? Nak tak ni? Kita nak lakon ni. Wa tahawuli afiatika. Kemudian wa fujaati niqamika. Wa fujaati niqamik. Lagu mana? Kita minta berlindung daripada Allah Subhanahu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada terkejutnya gapo? Terkejut perkara yang jadi kita tak telitah dalam hati kita kata benda tu nak berlaku dengan kita. Kita minta jauh dengan Tuhan. Daripada la qaddarallah, afanallahu wa iyyakum, daripada kena tipu sakit, daripada pelaga kereta, pelaga mutu, daripada segala-galanya lah. Dong hak ni tak kena hak tu. Hak ni hak asli ni. Kalau mas 10 ni kalau pakai apa tak orang pengen kata tak turun ni cak ni.
Sebab mah asli. Kalau pergi basuh pun, ia tak turun cat sebab ia asal. Ni dia ni. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa jami'i sakhatika. Dan semua apa hak Tuhan nak jadi marah kita, kita minta berlindung Allah Ta'ala belakang. Kalau Tuhan marah kita, punuhlah kita. Tu dia. Sebab tu, kita pakatlah berdoa kan dengan doa tersebut supaya apa? Supaya kita itu boleh-boleh pakat selamat. Nah, boleh-boleh pakat selamat. Dan hendaklah kita nak sebar gapo di dalam internet, dalam gapo, hendaklah kita tengok jadi molek dulu, cerak dulu, kata jola kedak, kena kedak, kamari kita sebar. Jangan kita sebar perkara yang nak menakuti umat Islam. Benda hak tak sabit jangan. Nampak tu tak? Sebab tu Islam kita ni ya kecek supaya nak uji manusia tu jadi segar. Bukan kecek nak uji manusia tu jadi kau lemuh, jadi kau tak erak, jadi kau jadi tak ada semangat. Jangan kita buat lagu tu. Itu panggil dosa yang paling besar sekali kalau kita buat kerja lagu tu, terutama orang perempuan. Dan orang lelaki hak pasal tu pun jangan juga. Jangan buat kerja benda lagu ni. Kecek nak buat lagu mana, orang tu dapat semangat, orang tu dapat seni, dapat orang kata ada harap peh. Kecek lah mana nak dia tu ada segah hati. Mi kam langcai bahasa Sia kata. Tu ya. Kerja kita, masa kita duduk di dalam keadaan yang penat seumpama ni, maka kita pohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, as'alullah Subhanahu wa taala ayyashfiyana ayyashfi mardana wa mardal muslimin wa ayyarhamana wa ayyarham mautana wa mautal muslimin. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' wal riba waz zina waz zalazil wal mihan wa su'an fitan ma dhahara minha wa ma batan عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وذرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء ارفع عنا البلاء. اللهم يا سميع الدعاء ارفع عنا البلاء والوباء يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.